So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita jumpa lagi pada hari ini dalam sesi sembang santai Asiah dalam sesi sharing lah berkenaan dengan ilmu keuangan dan juga ilmu emas. Okay? So, hari ini kita nak kongsi-kongsi berkenaan dengan tajuk membina kubu pertahanan kewangan. Macam mana kita nak bina kubu pertahanan kewangan? So kalau contoh dari segi analogi bola sepak lah kan, orang main bola sepak, mana yang lagi penting, bina kubu pertahanan ataupun kita nak ada pasukan penyerang yang bagus? So kalau kita tengok dari segi keperluannya, kubu pertahanan adalah lagi penting lah untuk kita adakan dahulu sebelum kita adakan pasukan penyerang. Okay. So kita nak bertahan dulu sebelum kita boleh serang orang. So kalau dalam kewangan ni, kubu pertahanan tu merujuk kepada simpanan. Maknanya kita nak ada simpanan yang kukuh. Maknanya kita nak ada simpanan yang memang kukuh untuk kita boleh guna dalam bila-bila masa sahaja kalau ada sebarang musibah macam tu. So kalau dari segi kewangan untuk penyerang adalah kita nak ada orang kata pelaburan lah. Pelaburan maknanya kita nak ada, contoh kata kita nak ada dari segi hartanah untuk kita nak boleh nak jana income daripada duit tersebut. So kalau kata untuk kubu pertahanan ni lebih kepada simpanan kita yang boleh menjamin apa-apa sebarang musibah berlaku, kita boleh gunakan duit tersebut untuk memastikan kita kaya, ataupun yang lagi penting adalah kita tidak miskin. Itu sebenarnya dia punya keperluan lah. Okay. So macam mana nak adakan kubu pertahanan yang kukuh ni? Okay. So kubu pertahanan yang kukuh ni sebenarnya dia merujuk kepada kita ada aset ataupun harta atau harta. Aset ataupun harta, contohnya tak kisahlah dari segi contoh hartanah ke, dari segi simpanan ke, tapi yang kukuh maknanya dia boleh menyimpan nilai kekayaan kita yang kukuh. Okay. So dia banyaklah sebenarnya yang kita boleh gunakan, contoh kata simpanan, contoh kata hartanah, contoh kata emas kan. So semuanya boleh gunakan. Tapi kalau kubu pertahanan yang sangat kukuh sebenarnya adalah dalam bentuk emas. So, kenapa saya kata dalam bentuk emas? Sebab emas ni dia menyimpan nilai yang sangat bagus. Dia menyimpan nilai yang sangat bagus. Sebab apa saya kata bagus? Sebab contoh yang paling nilai yang paling senang lah untuk kita tahu, yang contoh kita orang Islam ni, kita mungkin pernah dengar pasal hadis Nabi yang mengatakan berkenaan dengan Nabi pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing. So cerita Nabi ni 1400 tahun dahululah. So 1 dinar ni, dengan 1 dinar ni Nabi pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing. So sampai sekarang nilai duit, kalau contoh kita beli nilai dia macam maknanya kita convertkan kepada nilai duit 1100 lebih ni sampai sekarang maknanya contoh kata hari ini 1100, berapa harga dia saya tak tengok tadi juga. Sekejap ya, saya buka. Okay, contoh 1 dinar hari ni adalah RM1111. So maknanya RM1111 ni memang hari ni dari segi nilai boleh beli seekor kambing. Jadi dia adalah pemegang nilai yang sangat bagus. Berbanding kalau kita simpan dalam bentuk duit. Untuk hartanah pun, contoh kan hartanah. Kalau kata contoh sekarang, dia boleh turun harga, dia boleh naik harga. Kalau orang cakap pasal belilah hartanah ni memang confirm akan naik harga. Itu sebenarnya orang kata hype lah. Hype. Orang kata hype maknanya macam mungkin nak kata dongeng tu, mungkin bolehlah dongeng. Sebabnya dia tak akan sepanjang masa harga hartanah adalah naik. Okey. Sebab apa contoh saya kata hartanah tidak sebenarnya naik? Dia ada banyak faktor lah yang akan mempengaruhi harga hartanah tersebut. Kalau contoh tuan-puan boleh tengoklah dari segi harga-harga hartanah lelong kan. Kalau tengok tempat-tempat yang orang kata tidak cantik. Mungkin satu masa dia cantik, tapi dia boleh jadi tak cantik bila satu masa yang lain. Contohnya satu tempat saya pernah tengok yang banyak sangat hartanah yang dilelong di satu kawasan orang kata resort lah di Perak. So harga dia dah sampai 40,000, 50,000. Dia beli dulu mungkin ratus-ratus ribu. Tapi sebab kawasan tu tak membangun dan memang tak attract orang, jadi tak boleh nak jual. Semuanya dilelong dengan harga 40,000 pun mungkin tak ada orang nak beli, nak buat apa kan? Sebabnya memang tak ada orang akan nak duduk kat situ. Sebab itu memang kawasan peranginan. Dan memang kawasan peranginan tu tak
membangun. Jadi dia memang tak boleh attract orang dan orang tak boleh duduk. Macam contoh lagi satu, contoh yang dekat Bukit Beruntung kan, Bukit Beruntung. Bukit Beruntung dulu kan masa yang dia naik sekejap sebab diwar-warkan Putrajaya naik belah sana. Kawan saya ada beli beratus-ratus ribu lah harganya. So dia beli harga kat sana sebab rumah kat sana sebab dia menjangkakan dia nak duduk kat situ bila Putrajaya buka di sana. So sekarang dia tak duduk lah sebabnya dia kerja dekat Putrajaya. So jauh kan, lebih pada 1 jam lah untuk nak travel daripada sana ke Putrajaya. Jadi dan kawasan sana pun agak tidak membangun. Jadi dari segi harga je tu mungkin jatuh lah. Mungkin sekarang ada sikit pembangunan lah. Tapi kita kena, maknanya benda tu boleh mempengaruhi. Contoh sebelum ni dari segi contoh ekonomi kita kan tak cantik. Dari segi sebab pandemik hari tu harga tanah banyak jatuh. Harga tanah banyak jatuh. Contoh satu rumah saya dekat Kajang sebelum pandemik ni harganya boleh bercecah sampai 300 lebih lah. Tapi sekarang saya tengok rata-rata orang jual 200 lebih sahaja. Dia turun. Jadi mungkin lepas ni yang orang cakap ada bull run untuk hartanah akan naik lah. So dia banyak mempengaruhi lah, dia boleh akan naik, dia boleh akan turun. Okay, so maknanya benda tu tidak jugalah sekukuh aset yang emas macam ni. Sebab emas macam ni dah mengekalkan kuasa beli dia sejak daripada 1400 tahun dahulu, daripada zaman Nabi. Zaman Nabi boleh beli seekor kambing, sekarang pun boleh beli seekor kambing. Macam contoh saya beli, yang first saya beli dinar adalah pada tahun 2014 saya beli dalam 500 lebih. Masa tu harga kambing juga 500 lebih. Okay. So sekarang 1100 lebih pun boleh beli seekor kambing juga. Maknanya kalau tuan puan beli emas 1 dinar macam ni, sampai 20 tahun lagi pun kuasa beli dia akan sama. So apatah lagi, itu tadi hartanah kan yang saya sebut, dia boleh naik harga, dia boleh turun harga juga kan. So apatah lagi kalau kita simpan dalam bentuk duit. So kita cerita sikit pasal sejarah mata wang lah. Bukan sejarah mata wang, maknanya sejarah penurunan nilai duit ni. Okey, contoh 1997 berlaku krisis ekonomi di Malaysia dan nilai duit jatuh lebih daripada 50% dalam masa 1 tahun. Contoh, tuan puan ada 1997 tu pada bulan 1 ada 10,000, contoh nilai 10,000 daripada dia punya angkanya 10,000 contohnya kan, dalam contoh dalam ASB 10,000. Okey, 10,000 akhir tahun 1997 disebabkan oleh penurunan nilai duit, dia turun sehingga 50%. Maknanya kuasa beli duit tu menurun 50%. Jadinya akhir tahun 1997 tersebut, akhir tahun pada Disember, kalau siapa yang ada 10,000, nilai dia untuk membeli barang hanya boleh membeli barang separuh daripada harga yang pada awal tahun. Maknanya boleh 10,000, nilai dia hanya boleh beli barang yang harga 5,000 sahaja pada awal tahun tersebut. Maknanya kuasa beli kita menurun, walaupun kalau kita tengok dari segi jumlah, dari segi figure dia memang 10,000, tapi kuasa beli kita menurun. Jadi itu yang dia akan merendahkan nilai duit kita tanpa kita sedar. Contoh yang paling nampak lagi, kalau contoh tuan puan tahu kan, dulu Singapura dalam Malaysia kan 1965. So 1965 tu dia keluar daripada Malaysia. Masa tu $1 Sing sama dengan RM1. So sama. Tapi sekarang $1 Sing kita boleh dalam duit Malaysia hanya 32 sen sahaja. So RM1 Malaysia hanya $32 Sing sahaja. Maknanya kalau kita nak beli barang, kita ada RM1, kita boleh beli barang yang harga 32 sen sahaja di Singapura. Maknanya kuasa beli kita, duit kita jatuh lebih daripada 60%, 68% lah, sebab dia dah tinggal hanya 32 sen sahaja. Sebab tu kalau long term memang tak digalakkan lah. Kalau kami ni lah penyimpan emas, kami memang sangat tak menggalakkan kita simpan duit yang banyak dalam bentuk wang. Contoh Robert Kiyosaki dalam buku dia, saya tak ingat buku yang ini ataupun buku satu lagi. Buku yang ni Rich Dad Poor Dad ni, ataupun satu lagi iaitu buku apa nama? Ya Allah.
Saya ingat ada satu lagi buku Robert Kiyosaki, yang ini Rich Dad Poor Dad macam dalam gambar tu. So dia mengatakan savers are losers. Maknanya orang yang menyimpan duit adalah orang yang rugi. Sebab kuasa beli duit adalah menurun. Jadinya itu yang kita cadangkan. Contoh ada duit yang lebih, contohnya ada duit lebih. Kalau contoh dalam duit, contoh kata memang yang tak, kalau sekarang ni dari segi pulangan ASB sangat tak memberangsangkan. Jadi sebab itulah Tuan Azizi Ali ni mengesyorkan kalau contoh tuan pun ada banyak duit dalam ASB, keluarkan separuh, simpan dalam bentuk emas. Sebab emas dah mengekalkan kuasa dari segi kenaikan harganya lebih daripada 9.5%. Maknanya minima 9.5% dalam masa lebih daripada 10 tahun. Dia dah mengekalkan dia punya kenaikan harga. Okey. So kenaikan harga dia lebih daripada 9.5%, lebih daripada 10 tahun. Sedangkan ASB tak. Kan, so kalau sebelum ni ASB kan dalam 4% macam tu je kan. So itu yang Tuan Azizi Ali kata. So siapa yang ada banyak dalam ASB, better keluarkan sedikit, masukkan dalam tukarkan kepada emas. Tukarkan kepada emas pelaburan emas pelaburan macam ni. Sebab ianya adalah tidak ada hidden cost lah berbanding dengan contoh kita beli emas perhiasan lah. Sebab dia akan ada banyak hidden cost. Contohnya kos upah kan. So susut nilai dia juga sangat tinggi. Berbanding dengan contoh yang ini emas pelaburan public gold, ia adalah susut nilainya sangat rendah, iaitu 9%, bermula daripada 9 lah. Bermula daripada 6 sehingga 9%. Contoh yang kecil-kecil macam ni hanya 9% lah. Yang 1 kilo punya besar, gold bar 1 kilo saya tak ada. Kalau bar 1 kilo, so bar 1 kilo dia punya susut nilai hanya 6% sahajalah. 6% sahaja, tapi dia tidak mesra Ar-Rahnu. Sebab 1 kilo Ar-Rahnu tak terimalah untuk kita pajak. So kita boleh jual sahajalah kalau contoh yang ada 1 kilo yang harga 257,000 tu lah kalau hari ni kalau contoh tuan-puan beli, contoh tuan-puan sangat banyak duit, memang boleh belilah 257,000. So simpan setongkol macam tu. So tapi dia tak mesra Ar-Rahnu lah. Macam contoh kita nak gunakan duit sedikit, contoh orang-orang yang bisnes kan, dia nak pakai duit dalam contoh 25,000. So contoh 25,000 ataupun 20,000. So kalau dia ada 100 gram, 100 gram mesra Ar-Rahnu, boleh dipajak di Ar-Rahnu lah, di Ar-Rahnukan untuk kita dapat duit untuk kita guna untuk bisnes contohnya. Tapi kalau yang besar tu tak boleh. Okey. So ini dari segi kenaikan harga. So kenaikan harga, sebab itu saya kata dia adalah kubu pertahanan kewangan yang kukuh, sebab dia memang dah mengekalkan harga dia, kenaikan dia daripada 20 tahun dulu, daripada RM35 pada tahun 1996, lebih kurang RM35 macam tu. Sekarang hari ini contohnya harga untuk emas 999 adalah RM262. So dia memang boleh beat daripada inflasi. Berbanding dengan contoh yang tuan-puan, kalau contoh tuan-puan timpan ada dalam ASB, kalau sekarang ni 4% tak boleh beat inflasi lah. Inflasi pun 4 lebih kan, 4% lebih. Sebab contoh ASB tu kan dia belum tolak lagi daripada tolak lagi zakat. Kalau contoh kita dapat untung dividen 4%, contoh 4%, tolak lagi 25%. Kan kita nak keluarkan zakat lah, duit kita orang Islam lah kan. So kalau contoh 4% tolak lagi 25%, maknanya kita hanya dapat 1.5%. So memang tak berbalik kalau dari segi long termnya, dan juga kata kalau duit tu tak digunakan dalam masa terdekat, sangat tak berbaloi lah simpan dekat situ. Sebabnya inflasi 4%, sedangkan kita hanya dapat tadi 1.5% sahaja selepas tolak zakat. Macam contoh tabung haji, mungkin kalau contoh dia declare 4% pun, 4% tu pun dah memang dia tolak zakat kan, jadi 4% lagi tinggilah berbanding dengan ASB contoh macam tu. Tapi saya bukan jenis yang memang tak ditinggalkan dalam, saya memang dalam ASB saya tak ada. Tapi tabung haji, contoh kita sebagai orang Islam, kita kan buka tabung haji, sebenarnya main fungsi adalah kita nak pergi haji kan. So tinggalkanlah, kami memang tinggalkan yang untuk portion nak pergi haji tu dalam tabung haji lah, walaupun kita tahu dia tak boleh nak beat kenaikan inflasi. Tapi tak apa, sebab itu kita punya tujuan lain kan, matlamat kita untuk pergi haji dengan duit yang ada dalam tu. So at least contoh dalam 10,000 ataupun 12,000 kita tinggalkan untuk memang kita nak reserve untuk pergi haji lah. Okay. So untuk kalau contoh kita memang tak ada dari segi
bisnes kan, untuk nak gunakan untuk bisnes. Contoh kalau orang bisnes mungkin dia nak gunakan modal untuk bisnes. Jadi tapi yang maknanya yang untuk bisnes tu dia punya keuntungan dia lebih daripada inflasi lah. Sebab kalau bisnes, Tuan Aziz Ali cakap, Tuan Aziz Ali saya suka merujuk pada mentor-mentor saya lah. Tuan Aziz Ali cakap dalam buku Jutawan dari Planet Jupiter ni, kalau nak dapat 10% daripada pelaburan, kalau dia boleh dapat daripada pelaburan tu 10%, sangat bagus. Contoh, sebab itu dia sarankan, dia yang sarankan tukarkan sedikit wang kita dalam ASB contohnya kepada emas, sebab dia dapat pulangan 9.5 dan lebih lah. So maknanya dia kata kalau boleh dapat 10% daripada satu pelaburan, sangat bagus. Tapi kalau nak dapat lagi tinggi daripada 10% tu, caranya hanyalah melalui bisnes. Sebab kalau daripada bisnes 200% satu tahun tu sangat biasa. So maknanya kalau tuan ada duit yang lebih, lepas tu ada kepakaran untuk bisnes, memang sangat bagus untuk bisnes lah. So duit tuan pun akan lebih berkembang. So maknanya, tapi ramai juga orang yang bisnes, keuntungan bisnes dia tu ditukarkan ke dalam bentuk emas macam ni, sebabnya dia tahu yang emas macam ni dia kalis emosi dan kalis inflasi. Jadi daripada disimpan dalam bentuk wang yang dia dapat keuntungan tu, sementara nak gunakan modal dia, sementara dia masih belum menggunakan modal untuk bisnes dia. Contohlah orang yang dapat kontrak kan, so dia habis kontrak, dia dapat untung, disimpan dulu dalam bentuk ni. Lepas tu contoh dapat kontrak baru, contoh dah masa kata contoh 3 bulan dia dapat kontrak baru, dia akan arahnungkan, nanti dia akan pajak balik selepas dia dapat keuntungan. Contoh yang bisnes kontrak yang dia dapat yang baru. Sebab keuntungan bisnes, contoh saya kata tadi 200% sangat biasa. Kalau contoh dia dapat keuntungan bisnes 200%, dia ditolak dengan kos untuk arahnungkan tu, sangat lagi untung lah. Berbanding kalau disimpan dalam bentuk wang. Dalam bentuk wang ni dia tak kalis inflasi, satu lagi dia tak kalis emosi. Kan, dia tak kalis emosi. Maksud apa tak kalis emosi tu? Kita lebih terdedah untuk menggunakan duit tu untuk sebarang barang yang bukan keperluan lah. So kita tak, macam contoh awal bulan kan, kita dapat gaji, kita dah senaraikan kan, bulan ni kita nak belanja berapa untuk beli apa. Sepatutnya itu ada keperluan lah, sebab kita dah tahu dah, okey, benda ni tak boleh tak beli. Contoh makan minum tu biasalah, memang kita dah ada buat untuk memang dah biasa kan. Contoh keperluan, contoh dari segi contoh memang kita ada satu barang rosak, barang rumah lah, contoh peti sejuk, contohnya peti sejuk. So mungkin peti sejuk tu dia agak itu lebih pada keperluan yang sangat mendesak, mungkin kena belilah walaupun tengah bulan dia rosak kan, sebab kita tak boleh hidup sekarang ni lah dengan tanpa peti sejuk kan, sangat memerlukan. Contoh yang senang sikit, contoh kata vacuum lah. Vacuum. Jadi kita ada lagi alternatif. Kalau contoh bosak tengah bulan tapi kita tak ada duit untuk nak beli, alternatif kita boleh menyapu secara biasa manual kan. So mungkin akhir bulan kita dah kata okey, bulan ni kita nak beli vacuum. So kita boleh beli sajalah vacuum akhir bulan tu dengan duit yang kita dah tetapkan untuk beli vacuum. Maknanya itu dah jadi keperluan. Contoh yang bukan keperluan ni, contoh kan, kita nak beli, tiba-tiba je tengok sale, kita nak beli satu barang. Contohlah kalau perempuan ni, contoh kita nak beli beg, sedangkan beg kita dah ada 4 beg yang biasa pakai, elok pun lagi. Contoh itu dah jadi kehendak lah tu. Itu dia tak kalis emosi, sebab kat situ tak kalis emosi, sebab bila kita ada duit, kita rasa kita ada duit, jadi emosi kita cepat aja mendefinisikan dan juga menjustifikasikan bahawa itu ada keperluan. Mungkin kita mula akal kata beg kita tu telah lusuh, kalau kita bawa nampak macam tak cantik lah, macam tak nampak, macam tak korporat lah kalau nak pergi kerja, contoh kan. Kalau yang kerja, kalau yang tak kerja pun macam contoh kata nak pergi jalan-jalan, nampak macam buruk sangat dah beg tu. Padahal masa yang kita tak ada duit, kita tak ada justifikasi pun bahawa beg itu adalah buruk. Itu yang bezanya bila kita simpan dalam bentuk emas ni, yang kalis emosi lah. So dari penting tadi yang kita nak kontrol dia supaya dia adalah kalis inflasi. Dan juga kalis inflasi lain tau. Inflasi ni memang setiap tahun dia ada inflasi. Contoh kata 4% macam tu. Tapi kalau yang dari segi penurunan nilai duit tadi yang saya kata contoh 1997, penurunan nilai dia lebih pada 50% dalam masa 1 tahun, itu lain. Maknanya sekarang tak adalah berlaku sangat nampak, tapi dia boleh berlaku. So sebab itulah ini segi harga emas kenaikan dia lebih daripada 500%. Sebab itulah yang pakar-pakar kewangan ni mengesyorkan kita kena ada juga
wajib ada bagi setiap orang emas sebagai kubu pertahanan kewangan. Sebab tadi kejatuhan nilai mata wang, sebab inflasi. Jadi itu yang menyebabkan ketiga-tiga faktor-faktor tadi tu menyebabkan ketiga-tiga. Contohlah ketiga ni, mungkin ada yang lain lah. So kita yang sudah kumpulkan kat sini, 3 pakar kewangan ni mengesyorkan setiap orang kena ada emas dalam portfolio kewangan masing-masing. Contoh Tuan Azizi Ali ni mengatakan, dia berpendapat setiap orang kena ada 10% at least. Contoh kita ada dari segi kekayaan kita campurlah, kita punya rumah, ada hartanah, maknanya kita ada hartanah, lepas tu kita ada rumah sewa ke, kita ada ASB, kita ada tabung haji, contoh 1 juta. So dia syorkan 10%, maknanya contoh 1 juta, kita 10,000 kena ada dalam bentuk emas. Sebab apa-apa berlaku pun dia tak akan turun nilai kuasa beli dia, seperti contoh tadi yang penurunan nilai wang ataupun disebabkan oleh inflasi, dia tak akan turun lah, dia tak akan terkesan sebab oleh yang inflasi ataupun penurunan nilai mata wang tadi. So kalau Robert T. Kiyosaki lagilah dia takut 25% dia kata. Sebab tadi kan saya kata dia pernah menukilkan dalam bukunya Savers are Losers. Siapa yang simpan duit tak buat pelaburan adalah losers. Memang sangat losers. Siapa yang simpan dalam bentuk duit yang tidak kalis inflasi adalah losers. Okay. So kalau contoh kita simpan dalam akaun bank biasa lagilah. Berapa persen dia dapatkan? 1%, 2% je kalau bank biasa. Kalau ASB dengan Tihad tabung haji tu dia lebih sedikit lah daripada biasa. Okay. So Mike Maloney ni pakar mata wang lah. So pakar mata wang dia lagi takut dari segi pakar mata wang ni, sebab dia tahu mata wang ni sebenarnya adalah penipuan yang paling terbesar dalam dunia. Sebab dia tak disandarkan dengan apa-apa. Kerajaan boleh cetak bila-bila masa dia nak cetak duit. Kalau dia rasa macam dia tak cukup duit dalam negara, so dia boleh cetak je. Bila cetak banyak duit sebenarnya nampak macam best kan, orang akan lebih banyak duit, tapi sebenarnya efek dia adalah inflasi akan naik, harga barang akan meningkat sebab duit terlalu banyak dalam pasaran. Efek daripada kesan ekonomi lah, dari cycle duit terlebih dalam pasaran tu. Sebab tu Mike Maloney dia takut, sebab dia mengkaji pasal mata wang ni. Jadi dia takut, dia memang sarankan 50%. Maknanya kalau siapa ada 1 juta, simpanlah, dia kata, dia takut dia simpanlah dalam bentuk emas 50%. So kita yang tentukanlah kita nak ikut yang macam mana. Kalau contoh yang paling moderate, maknanya kita ambil Azizi Ali lah, Tuan Azizi Ali kan. So simpan saja 10% dalam bentuk emas. So kalau contoh kita kumpulkan nilai kekayaan kita, kita tengok berapa nilai kekayaan kita, simpan dalam 10%. Sebab yang lagi penting daripada kita pastikan kita kaya adalah nak memastikan daripada kita tidak miskin jika berlaku sebarang musibah. Sebab harga emas tak akan turun kepada kosong. Dia ada harga lombong. So dia tak akan turun. Sehingga tadi yang saya kata harga tadi tunjuk tadi kan 1996, harganya hanyalah RM35 1 gram. Tapi dia tak akan turun sampai macam tu sekali dah harga dia. Sebab dia ada harga lombong dan dia ada harga yang perlu dikekalkan tu untuk keluarkan 1 dinar ni. Sebab contoh 1 dinar lah untuk keluarkan emas contoh macam ni, dalam bentuk macam ni. Sebab Tuhan dah ciptakan dalam dunia ni, kalau contoh Tuhan dah memang dah adakan contohlah 5 juta tan lah dalam perut bumi. So 5 juta tan tu je lah yang ada akan bercycle dalam dunia ni. So orang ni beli, orang ni jual, orang ni jual, orang ni beli. Macam tu. So dia tak boleh nak manipulate harga emas. Sebab tu kuasa beli dia sama daripada dulu sampai sekarang. Sebab dari segi manipulasi dia tak boleh manipulasi. Macam yang saya kata tadi pasal mata wang tu. Kerajaan boleh manipulate. Contoh dekat India pernah tak ingatlah tahun berapa. Adalah satu kes tu dekat India. Alamak, tak ingat langsung tahun dia berapa. Dia tiba-tiba saja contoh tapi keadaan tu betul. Maknanya dia punya situasi tu betul. Pukul 9 malam tiba-tiba je orang tengah tengok TV, keluar berita. PM dia umum. Lebih kurang maknanya contoh macam duit RM50 lah. Duit RM50 kan paling banyak dalam cycle kita kan. Duit RM60. RM500 ke macam tu lah. Maknanya tiba-tiba je dia keluar berita, siaran, maknanya siaran khas. PM dia umum, RM50 ni dah tak sah diperlakukan
esok pukul 9 pagi. Saya tak ingat exactly pukul berapa. Bukan pukul 9 pagi. Dia umumkan, contoh ni, dia pukul 9. Dia berita tu pukul 9. Dia kata, okey, saya nak umumkan by pukul 12.30 malam nanti, 3 jam saja. Duit RM50 dah tak sah diperlakukan. So, kita tak boleh guna dah duit ni. Sebabnya, kenapa dia macam tu? Kenapa? Sebab, kan kalau kita tengok dekat bawah duit kita ni kan, ada sah diperlakukan dengan nilai. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai tantangan Gubernur. Sebabnya, yang mengeluarkan itu adalah Bank Negara Malaysia. Maknanya yang sekarang sah diperlakukan. Sehingga Bank Negara Malaysia ni kata, wang ni dah tak sah diperlakukan, tak boleh lah. So, kita rasa macam secure ke tak kita simpan dalam bentuk duit sebenarnya? Tak secure lah. Sebab tu saya punya mentor ni, Tuan Muhammad Zulkifli ni, dia sangat takut lah. Ini mentor emas saya lah. Saya belajar banyak ilmu emas daripada dia dan juga ilmu kewangan daripada dia. Wang emas ni, dia sangat takut simpan dalam bentuk wang. Dalam bentuk wang. Sebab dia pernah ada satu kes, wang dia dibekukan. Tak boleh guna. So, dia dah sebenarnya dari segi dia kena dipenjarakan 2 tahun lepas. Dia baru keluar setahun lepas baru keluar, bulan 11 macam tu. Tahun lepas dia keluar daripada penjara atas sebab bukan kesalahan dia lah. Dia ada sedikit lah dari segi ni, tapi undang-undang kita ni kan dia ada something lah, maknanya dia hanya memberi derma saja. Tapi sebab dia beri derma tu kepada orang yang disyaki sebagai pengganas. Sedangkan dia tak tahu pun orang tu pengganas, sebab orang tu kawan dia. Okay. So, dia keluar penjara akhir tahun lepas. So, duit dia ada dalam satu bank ni. Saya teringat saya dalam ratus-ratus ribu lagi lah. Satu bank ni. Sedangkan dia dah keluar daripada penjara kan. Sampai sekarang dia tak boleh ambil duit dalam tu. Itu dari segi, sebab tu dia takut. So, memang maknanya dari segi kuasa beli tadi. So, bila-bila masa saja orang tahu duit kita, so, kerajaan boleh je bekukan duit kita. Jadi sangat tak secure lah. Masa dia masuk penjara tu, sebab itu kita kata Kubu Pertahanan Kewangan ni. Masa dia masuk penjara, sebab dia tak ada, emas ni tak ada dalam mana-mana sistem kewangan. Dia tak ada pun dalam bank orang tahu berapa kita punya ada. Kecuali kita pergi cerita ke orang lah, saya ada 1 kilo macam tu, baru orang tahu kita ada 1 kilo. Contoh kan. So, kalau beli dengan public gold pun, contoh tuan-puan beli yang macam ni, lepas tu beli. Public gold tak ada pun nak simpankan tuan puan dalam satu statement nak tunjukkan tuan puan dah beli berapa. Dia tak ada macam tu lah maknanya. Tapi kalau dari segi orang nak kira, kalau nampak statement tu boleh kira lah kan. Tapi dia tak ada. So, lepas tu kalau contoh tuan puan beli pula dalam akaun emas cap. So, dia dah berasing sistem lain-lain. So, tak ada siapa-siapa pun yang tahu nilai kekayaan tuan puan bila tuan puan simpan dalam bentuk emas macam ni. So, secure tak secure? Secure kan? Bila contoh tadi, macam yang Tuan Mak Zulkifli tadi, dia masuk penjara, isteri dia, maknanya semua bank dia dibekukan lah. So, mungkin adalah dalam akaun bank isteri dia kan. Tapi tak banyak lah kan. Sebab dia yang bekerjanya, isteri dia memang suri rumah tangga. So, masa tu dia buat apa? Memang isteri dia hanya jual emas je lah. Emas-emas yang dia ada, jual. Untuk nak meneruskan hidup selama 2 tahun. 2 tahun di dalam penjara. So, secure tak secure? Sangat secure lah kan. Kalau apa-apa berlaku je, kita boleh saja pergi jual benda ni lah. Jual dekat siapa-siapa pun kan. Contoh nak jual dekat kedai emas, nak jual dekat Arahnu, nak jual di public gold sendiri. Dia bukan tak boleh jual. Contoh, tapi kita beli apa pun, bila kita jual kepada pengeluarnya, tuan-puan akan dapat harga yang lagi tinggi lah. Sebab tu kena, kalau kata contoh emas public gold, jual lah dekat public gold. Bukan sebab tak boleh jual kat tempat lain. Kedai emas terima je, tapi dia punya harga lagi rendah lah daripada tuan-puan jual dekat public gold. Macam tu. Contoh macam tu kan. Okay. So, clear So, macam mana nak membina Kubu Pertahanan Kewangan ni? Contoh dengan emas ni. Simpanlah sedikit-sedikit. Contoh kata dekat public gold, tuan-puan boleh beli melalui akaun emas. Akaun emas ni boleh beli serendah RM100, contoh RM1 sebulan. Saya ada seorang penyimpan yang memang dia seorang ibu tunggal.
Dan dia kata dia memang dia pernah masukkan macam maknanya dalam RM200. Lepas tu dia kata saya tak ada lah lepas pada tu, macam contoh RM200 tu dia adalah dapat duit something yang dia ada lebih 200. Lepas tu dia kata saya tak ada duit RM100 sebulan. Saya kata berapa yang ada? So dia kata dia hanya ada RM10 pula, RM50 ada dia punya, maknanya untuk dia simpan RM50 yang dia balance tak guna. So saya kata simpan sajalah 2 bulan sekali, maknanya RM50 campur RM50 bulan depan, simpan 100. Maknanya kalau contoh setahun dia boleh simpan 6 kali. Tak apa, asalkan kita simpan. Asalkan kita simpan. Sebab kalau ikut cerita dia tu, maknanya kalau dia simpan dalam bentuk duit, mungkin dia takkan ada simpanan lah. Okey. Sebab tadi yang tak kali emosi tu kan, bila kita simpan dalam bentuk duit. Jadi boleh simpan serendah 100. 100 kalau contoh hari ni dapat 0.3817. Itu satu cara. Cara kedua yang senang juga. Contoh yang ini, sekarang ni ada promosi sehingga esok hari Khamis ada promosi boleh bayar 10 kali. Contoh yang ni 10 gram RM2,615. So dalam RM261 dah. Plus minus sebulan bayar dan 10 bulan dapatlah emas ni jadi hak milik tuan puan. Kalau yang beli macam ni, tuan puan simpan sendirilah. Kalau contoh yang dalam akaun tadi, kita simpan sedikit-sedikit, lama-lama jadi banyak dalam tu. So kalau selagi tak dikeluarkan emas dalam akaun tu, Public Gold simpankan secara percuma. Secara percuma. Tak ada yuran tahunan, tak ada yuran simpanan, tak ada. Yuran pendaftaran nak masuk mula-mula pun tak ada. Semua cara membeli emas dengan Public Gold tak ada yuran pendaftaran sebab saya ada dengar lah orang cerita, ada orang yang mengenakan yuran pendaftaran. Dia kata bayar dulu yuran pendaftaran RM160, lepas tu tambah lagi 100 untuk nak masuk duit dalam akaun. Maknanya RM160 tu yuran pendaftaran. Itu tak Public Gold tak kenakan walaupun 1 sen. Kalau jumpa orang macam tu, macam tu, maknanya dia buat kerja yang salah lah. So boleh saja kontak saya akan registerkan kepada tuan puan. RM160 tu dah boleh dapat berapa gram dah tu. Kan? So maknanya tak ada yuran pendaftaran, tak ada yuran tahunan ke, semua tak ada. Yuran penyimpanan pun tak ada. So Public Gold simpankan secara percuma sahaja untuk yang dalam akaun tersebut. Okey. So pertanyaan yang senang kan, kita kalau yang dalam akaun tu kita tak payah nak fikir pun. Contohlah kita ni jenis trauma, rumah kita pernah masuk pencuri. Selalu tu kan macam doa pula kan. So pernah, contoh ada orang yang pernah masuk pencuri rumah dia. Okey. So dia trauma, dia kata saya takut nak simpan yang 2,000 pun saya takut sebab rumah saya ni rasa macam selalu je ada orang nak ngintai, dia nak tengok, sebab dia trauma kan. Jadi simpan je lah dalam akaun. Kalau orang yang suka nak simpan, tapi yang paling bagus adalah emas yang ada di tangan. Macam contoh tadi kan, yang cerita Tuan Zul saya tadi tu, Tuan Zul Kifli, dia masuk penjara, isteri dia, sebab emas dia ada dalam simpanan dia, so isteri dia boleh jual sebabnya memang dah ada di tangan. Kalau contoh yang dalam akaun dibekukan, tak boleh ambil lah. Kalau contoh tadi yang dia ada dalam, contoh Tuan Zul, kalau yang ada dalam akaun, bila dia masuk penjara tak boleh ambil lah, sebab semua dibekukan lah yang ada dalam akaun macam tu, sebab ada dalam sistem kewangan kan. So memang dibekukan juga. So maknanya yang paling baik adalah emas yang ada di tangan. So keluarkanlah sedikit, pegang di tangan, kalau apa-apa berlaku senang kan. Okay. Dia proses dia, contoh kata-kata contoh yang ada banyak menyimpan. Saya pernah tengok orang yang simpan dalam akaun kewangan, akaun Gap ni 1 kilo. Maknanya harga dalam RM250,000 kan. Disimpan dalam akaun Gap RM250,000. Kalau contoh kata ada kematian, prosesnya sama macam kita nak tuntut duit dalam bank, ataupun kita nak tuntut nak tukar dari segi hak milik hartanah semualah. Dia kena ada surat daripada surat pusaka pusaka kecil ke apa, ikut daripada nilai harta yang kita ada lah. Kalau contoh harta atas daripada 1 juta, dia ada cara lain kan. So kalau yang bawah 1 juta, dia hanya perlu pergi ke pejabat tanah untuk pembicaraan pusaka kecil. So bila ada surat mengatakan okey, emas ni boleh bagi kepada siapa untuk nak bahagikan kepada semua waris, so Public Gold akan release lah bila ada surat tu. So cara dia memang macam tu lah. Okay. So nak cara senang, maknanya tadi contoh beli 10 kali lah, bayar 10 kali, so boleh dapat. Contoh kata yang ini 2,000 lebih ni kan, 2,600 lebih, 260 lebih dah boleh dapat 10 bulan, bayar 260 lebih dah boleh dapat 10 gram.
Kalau contoh kata yang ada bajet, saya tak ada bajet 200 lebih, saya ada bajet 100 je. Ini boleh. Boleh dengan yang ni RM111 lebih kurang plus minus 1 bulan. Kita harga dia final bila buat invoice lah. Bila buat invoice, saya orderkan untuk tuan puan. Bila buat invoice, harga dia final macam tu, maknanya kena bayar ikut jadual yang dikeluarkan lah dalam RM111 macam tu. So 10 bulan bayar RM111, dah boleh dapat emas 1 dinar macam ni. Dah boleh maknanya tuan puan dah boleh seekor kambing dah ni. 20 tahun lagi pun tuan puan ada satu ketul ni 4.25 gram 1 dinar ni, boleh beli kambing. Sebab dia dah mengekalkan kuasa beli kan. Kubu pertahanan yang sangat kuat. Jadinya contohnya tuan puan dah ada kat tangan berapa, contoh kata 50 gram. 50 gram kuasa beli 12,000 hari ni 12,000. Contoh boleh beli apa 12,000? Contoh 12,000 beli apa contoh senang kita kata dalam 64,000 lah 250 gram kan. Kita ada 50 gram 264,000. So kuasa beli 64,000 tu boleh beli contoh kata satu biji kereta apa. 64,000 boleh beli, rasa kalau Honda City tak boleh dapat sekarang kan, 70 lebih kan. Contoh lah, maknanya kata Myvi yang special edition lah 64,000 contoh kan. So maknanya kuasa beli tu akan kekal. So sampai 10 tahun lagi pun tuan puan ada 250 gram tu, memang boleh beli emas kereta yang Myvi macam tu lebih kurang. Tapi sebenarnya kalau real case, tuan puan boleh beli mungkin double nanti. Boleh beli double. Contoh 64,000 tu lah. So kalau yang untuk kalau yang untuk kenapa kakak tutup mata. Okay. So kalau contoh kita nak jadi penyimpan emas yang bagus lah. Penyimpan emas yang bagus. Berapa patut yang kita ada? Yang patut kita ada adalah 200 gram. Bila kita ada 200 gram, maknanya dalam 50,000 kita dah secure dah sebenarnya. Secure dari segi maknanya kita dah bina kubu pertahanan yang sangat kuat dah. Itu yang kalau saya sarankan kepada penyimpan emas saya, ada 200 gram sangat bagus lah. Okey, bolehlah maknanya kita nak campur, ada barang kemas sedikit kan, ada banyak sikit portion yang untuk emas pelaburan macam ni. So ada 200 gram sangat baguslah. Cumanya dari segi kadar keuntungan, bila kita ada dalam bentuk emas perhiasan tu, kadar keuntungan dia lambat sedikitlah kita nak dapat macam keuntungan emas macam ni. Sebab emas macam ni, emas pelaburan ni keturunan dia adalah 999, sedangkan emas perhiasan adalah 916. Banyak yang kita kata tengok, contoh kita punya gelang, rantai, semua tu ada 916. Boleh tengok dekat tepi tu, biasanya memang akan ada tulis 916. 916 tu bermaksud 91.6% sahaja keturunan emas dalam tu. Maknanya emas pure ada dalam tu 91.6%. So ada lagi 8.4% adalah logam lain. Contoh dia ada kata contoh ada besi, aluminium ke apa ke lah. So maknanya logam lain dalam tu adalah 8.4%. Sebabnya kenapa dia kena bubuh logam lain? Sebab 999 ni emas dia adalah lembut. So tak boleh, kita tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai dia dalam bentuk gelang kalau 999. Dia boleh buat tapi dia mudah patah. Sebab dia lembut. Sebab tu kena campur dengan logam lain. Kalau contoh yang tuan puan kata kita pernah dengar kan, yang orang cerita emas kat ni cantik lah, warna dia lain lah kat sini. Contoh kata kan, biasa kita dengar Kuala Pilah lah, emas Kuala Pilah, emas Kota Baru kan. So warna dia lain-lain. Warna dia tu dipengaruhi oleh yang 8.4% tadilah. Sebab lain kilang, lain campuran dia. Bila ada campuran kat sini, kata contoh kilang dekat sini, campuran dia macam ni, warna dia jadi gini. Contoh kata satu kat Kuala Pilah tu, campuran dia contoh berapa persen logam, berapa persen aluminium, semua dia dicampur, zinc ke apa ke, dia campur jadi warna dia macam tu. Sebab tu warna dia lain-lain. Sebab tu kita pelik kan, kita mesti dengar, kenapa dekat kawasan ni warna dia macam ni, kenapa dekat kawasan ni warna dia macam ni. Sebab apa? Sebab campuran tu lah yang 8.4% tadi tu. Tapi emas yang 916 ni, kalau yang saya tahu, tak banyak negara yang ada yang keturunan 916 ni. Contoh dekat Arab Saudi, emas dia, contoh orang kata emas apa orang panggil? Allahu Akbar, subhanallah, saya tak ingat pula nama dia panggil. Maknanya dia keturunan 715. 715 tu lagi banyak dia punya logam lain, maknanya dia lagi kurang lah emas tu. Harga dia lagi murah lah, tapi dia lagi keras. So dia lagi orang kata
kita nak pakai dak balasak tu lagi selesa lah. Sebab saya dulu kan, saya ni lasak juga. Saya dulu saya pakai emas yang kan ada dulu lah kan, ada apa bentuk love tu kan, gantung-gantung kan. Selalu sangat jatuh love tu. Dia terputus daripada rantai dia tu. So arwah mak saya dulu kata, beli je lah gelang yang orang kata padu tu senang. Tak ada nak gantung-gantung ke apa, tak ada nak jatuh-jatuh. Sebab apa? Sebab apa, dia tak kuat dekat situ. Sebab untuk nak menyambung-nyambung tu, dia jadi macam sangat lemah lah sebenarnya. Okay. Sebab itulah kalau contoh yang kalau orang yang biasa untuk cincin, dia tahu cincin tu sebenarnya full dia tu bukan 916. Sebab dekat contoh cincin, maknanya cincin yang ada pemata sebab dekat tempat-tempat yang ada pemata tu, yang untuk ikat pemata tu, dia pakai 715. Dia pakai emas yang lagi rendah, maknanya dia campur barang apa ni, dia campur logam lain, contoh zinc ke apa ke, untuk nak kuatkan struktur dekat dengan permata tersebut. Sebab tu kalau kita beli yang ada permata, harga dia lagi rendah sebenarnya untuk kita jual. So tips dia nak beli barang kemas ni, kalau contoh untuk kita nak senang long term tu, kita cepat sikit untung, beli yang padu lah. Yang padu mahal lagi lah kan. So lagi satu tips dia, jangan beli yang ada pemata-pemata lah. Sebab pemata ni akan merendahkan nilai dia lagi. Okay. So untuk yang kata cantik tadi, yang nak memperkuatkan kubu pertahanan melalui emas macam ni, nak pastikan kekayaan tuan puan berkekal, dan yang paling lagi penting, tuan puan tak miskin. Bila tak dalam sebarang keadaan pun, simpanlah dalam bentuk emas. Dan kalau contoh nak mulakan, nak ada komitmen simpanan 10 bulan, so boleh saja ambil Grab promosi untuk bayar 10 bulan ni. Kan, contoh yang ini hanya dalam RM111 satu bulan, 10 bulan, contoh bulan 7 macam tu, tuan pun dah dapat 1 dinar macam ni, hanya bayar RM111 satu bulan lebih kurang. Nanti akan ada jadual dia lah, akan diberikan kepada tuan puan. Semuanya melalui sistem dengan public gold ni, semua melalui sistem. So tak adalah nak kena payah dekat saya, tiba-tiba saya kan gelap mata tengok orang bagi duit kat saya banyak, nanti saya guna pula duit tu, saya tak bayar kat public gold, tak ada. So semuanya tuan puan bayar kepada public gold direct. So sangat telus lah. So tak perlu nak risau duit tu betul ke public gold terima ke tak. Memang tuan puan akan transfer ataupun bank in kepada akaun emas, akaun public gold lah, syarikat public gold. Saya hanya menceritakan, hanya memberi ilmu kepada tuan puan kenapa tuan puan perlu simpan emas, dan juga memudah cara tuan puan untuk menyimpan dengan public gold sahaja. Okay. So kalau ada sebarang persoalan, boleh saja nak WhatsApp kat saya untuk tanyalah sebarang pertanyaan. So semoga dengan perkongsian ini tuan puan boleh meningkatkan kubu pertahanan tuan puan melalui emas lah. Okey, so kita jumpa lagi insya-Allah dalam lain sesi, kita sembang-sembang lagi. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.